Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imam al-Allama Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Al-Jurairi menyatakan, orang yang belum mengukuhkan rasa takutnya kepada Allah dan membetuli dirinya terhadapnya tidak akan mencapai kasyaf dan syahadah. Syekh Abu Ali Daqqaq berkata, suatu ketika seorang raja yang mempunyai seorang menteri yang sedang berada di hadapannya. Sang menteri berpaling kepada salah seorang pelayan yang hadir. Bukan kerana curiga, tapi kerana dia merasakan adanya bisik-bisik di antara para pelayan itu. Kebetulan saat itu sang raja sedang melihat kepada menteri itu. Sang menteri takut bahawa raja akan mengira dia melihat kepada para pelayan itu kerana curiga. Kerana itu sang menteri terus sahaja melihat kepada mereka. Sejak hari itu sang menteri selalu datang kepada raja dengan mata memandang ke suatu sisi. Inilah muraqabahnya seorang manusia terhadap sesama manusia. Maka bagaimana pula halnya muraqabah terhadap Tuhannya? Saya mendengar salah seorang sufi mengkhabarkan, ada seorang raja yang mempunyai seorang pelayan yang mendapat perhatian lebih dari pelayan lainnya. Tidak seorang pun di antara mereka yang lebih berharga atau lebih tampan dari pelayan yang satu itu. Sang raja ditanya tentang hal ini, maka dia lalu ingin menjelaskan kepada mereka kelebihan pelayan itu dari pelayan yang lainnya dalam pengabdiannya, dalam perkhidmatan. Suatu hari beliau sedang mengendarai kuda bersama para pengiringnya. Di kejauhan nampak sebuah gunung berpuncakkan salji. Sang raja melihat kepada salji itu dan membongkokkan kepalanya. Si pelayan lalu memacu kudanya. Orang-orang tidak tahu mengapa si pelayan memacu kudanya. Tidak lama kemudian dia kembali dengan membawa sedikit salji. Sang raja bertanya kepadanya, bagaimana kau tahu bahawa aku menginginkan salju? Si pelayan menjawab, kerana paduka melihatnya. Dan seorang raja hanya melihat sesuatu jika dia mempunyai niat yang kuat. Maka sang raja lalu berkata, aku memberinya anugerah dan kehormatan khusus. Kerana bagi setiap orang ada pekerjaannya sendiri, dan pekerjaannya adalah mengamati pandangan mataku dan memerhatikan keadaanku dengan penuh perhatian. Salah seorang sufi berpendapat, orang yang sedar akan Allah dalam fikirannya, saya akan mengendalikan anggota badannya. Ketika Abul Husain bin Hind ditanya, bilakah seorang gembala mengusir kambing-kambingnya dari padang kebinasaan dengan tongkat penjagaannya? Dia menjawab, manakala dia tahu bahawa seorang sedang memerhatikannya. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sedang berada dalam perjalanan, dia melihat seorang anak laki-laki sedang mengembala kambing. Dia bertanya kepadanya, maukah engkau menjual seekor kambingmu kepadaku? Si anak menjawab, kambing-kambing ini bukan milikku. Ibnu Umar mengatakan, katakan sahaja kepada pemiliknya bahawa seekor serigala telah melarikannya. Si anak berkata, lantas di mana Allah? Setelah kejadian itu untuk beberapa waktu lamanya, Ibnu Umar selalu mengatakan budak itu berkata, lantas di mana Allah? Al-Junaid menyatakan,
Orang yang mencapai tingkat muraqabah hanya takut akan hilangnya pahala dari Tuhannya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita berbicara tentang muraqabah. Itu muraqabah, sikap, keyakinan bahawa Allah Ta'ala memerhatikan setiap tindakan yang kita lakukan, setiap perbuatan. Kerana itu kata ulama, itu Wahib bin Ward, ketika mana diminta oleh seorang lelaki dengan berkata, "Izni, tolong nasihat aku." Lalu dia berkata, ketika mana kamu ingin melakukan maksiat bersendirian, tak ada orang tengok, waktu itu seorang yang melakukan maksiat ketika bersendirian, waktu itu dia ada menjadi salah satu daripada dua. Sama ada dia tidak mengetahui bahawa Allah Ta'ala, sama ada dia menyangka bahawa Allah tidak melihatnya dalam keadaan itu, maka ia kekufuran. Atau dia tahu Allah melihatnya tapi dia tak melakukannya, maka ini kebiadaban. Artinya, disebut muraqabatullah, seorang itu mengetahui di mana pun Allah perhati dia. Dan kalau seorang ketika mana dia bersendirian, tidak dalam pandangan manusia, sewaktu dia nak buat maksiat, sama ada dia tahu Allah tengok dia, atau dia rasa Allah tak tengok dia. Kalau dia rasa Allah tak tengok dia, maka ini kekufuran kerana menafikan ilmu Allah. Kalau dia kata Allah tak nampak, saya buat senyap-senyap. Tapi kalau dia menyangka atau dia rasakan, ya Allah tengok, tapi dia buat juga, maknanya biadab. Maka orang yang senantiasa biadab dengan Allah, maka akan ditarik hidayahnya. Maka muraqabatullah menjadikan manusia walaupun bersendirian tetap patuh dan taat pada Allah. Dan kita dah sebut semalam, jalan untuk mendapat muraqabatullah ialah muhasabah. Kita nak sentiasa rasa Allah tengok kita, Allah perhati kita, maka tidak ada jalan lain melainkan muraqabah. Sebab itu kata Abu Usman Al-Maghribi, ada 3 perkara yang manusia perlu ada untuk menjadikan dirinya sentiasa tetap dalam jalan Allah Ta'ala. Yang pertama, dia mesti muhasabah. Yang kedua, dia mesti muraqabah, yang lahir selepas muhasabah. Dan yang ketiga, dia mesti memastikan setiap amalannya berdasarkan ilmu. Siyasatu amalihi bil ilm. Pastikan semua perbuatan kita berdasarkan ilmu, bukan suka-suka kita nak buat. Kita lihat apa yang disebut oleh Imam Jurairi, seorang yang belum mengukuhkan rasa takut pada Allah dan membetuli dirinya terhadap Allah, yakni muraqabatullah. Dia tak hadir rasa takut, dia tak fikir nak betulkan dirinya senantiasa dalam pandangan Allah Ta'ala. Sebab kita, tuan-tuan, kalau kita keluar rumah, kita fikir pandangan orang pada kita, lalu kita sentiasa betulkan diri kita. Rambut tak terurus, kita sikat. Yang kering, kita minyak. Sandal yang tidak cantik, kita cantikkan. Pakaian, kita pakai pakaian baik. Kan setiap kali manusia memandang, kita cuba mengindahkannya. Manusia akan pandang kat mana? Kat baju, maka cari baju cantik. Dekat seluar, kat kasut, dekat jam tangan, dekat kepala, cari tudung yang paling cantik sekali. Maka manusia kalau tak pernah rasa bahawa Allah sedang memerhatikan dia, dan dia tidak, pertama, tidak menyuburkan, tidak menubuhkan rasa takutnya pada Allah. Yang kedua, dia tak fikir nak mengindahkan dirinya pada pandangan Allah. Maka selagi itu dia tak akan dapat 2 kelebihan. Yang pertama, kasyaf. Yang kedua, syahadah. Apa itu kasyaf? Maknanya Allah Ta'ala menjadikan kemanisannya dalam beribadat. Dia nampak segala keajaiban, kebaikan, kemuliaan, ketaatannya pada Allah. Nampak. Tuan-tuan macam orang kerja makan gaji lah. Dia nampak gaji sebulan lagi baru nak dapat
30,000 sebulan. Tapi dia dah bekerja bersungguh-sungguh kan nampak dah. Lagi sebulan nampak dah gaji. Maka ahli kasyaf ini dia nampak syurga Allah. Dia nampak balasan pahala yang Allah sediakan. Maka dia bersungguh-sungguh. Pahala Allah nak pergi ke akhirat kelak. Bukan sekarang. Akhirat. Tapi dia nampak. Macam seorang pekerja gajinya tahun depan atau bulan depan. Tapi dia nampak sekarang. Majikan dia kata, kita kerja elok-elok, bonus tahunan kita orang akan bagi sejumlah besar macam gini. Maka pekerja daripada awal tahun dia bekerja keras untuk dapat bonus yang jumlah besar. Kalau awak kerja keras, akhir tahun kita akan bagi 8 bulan gaji. Oh, keras kerjanya. Padahal lagi 12 bulan. Maka muraqabatullah ialah orang sentiasa melihat ke depan. Melihat ke hadapan ataupun kesan muraqabatullah atau kesan takut pada Allah dan kesan muraqabatullah kita melihat tentang apa yang Allah sediakan akan datang. Ini namanya kasyaf. Dan yang kedua, syahadah. Apa itu syahadah? Dapat menyaksikan perkara-perkara yang secara umumnya bersifat ghaib tapi Allah jadikan dia dapat menyaksikannya. Dan ini disebut dalam hadis, anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kamu tengok Allah. Kamu menyembah Allah dalam keadaan kamu dapat tengok Allah. Dan kalau kamu tak dapat tengok Allah, kamu tahu Allah tengok kamu. Ini syahadah. Syahadah maknanya syahidah, menyaksikan, melihat. Kata Abu Ali Daqqaq, ada seorang raja, maka menteri ni menghadap dia. Raja ni kalau menteri menghadap, dia nak suruh menteri ni tengok dia, jangan tengok ke lain. Tiba menteri tengok pada khadam-khadamnya, tengok khadam. Maka bukan sekadar biadab, tapi menimbulkan rasa marah. Tengok. Umpama seorang lelaki garang, dia buat bini dia. Kita datang bercakap ni, kita tengok bini dia. Marah tak dia? Marah. Cemburu dia. Patut tengok aku. Maka si menteri tersilap melihat khadam-khadamnya. Dia bukan sengaja tengok sebab tengok khadam tu macam berbisik. Dia pun tengok. Maka raja ni tengok dia. Dia bimbang raja mencurigai dia, maka dia mula menjadikan matanya seperti juling ujung tengok gitu. Setiap kali dia jumpa raja tu, mata dia macam gitu. Seolah nak tunjuk dia cacat. Nak menyembunyikan rasa takut. Maka demikian kata Abu Al-Daqqaq. Kalau begitu takut manusia pada manusia, sementara Allah Ta'ala. Satu ketika Zulaikha, orang tak kenal Zulaikha, seorang wanita pembesar yang menggoda Nabi Yusuf AS. Waktu dia nak buat benda tak baik, nak goda Nabi Yusuf, dia ambil selai kain, dia tutup muka berhala. Dia menyembah berhala. Tutup muka berhala. Lalu kata Yusuf AS kepada Zulaikha, malaki atastahyina min muraqabati jamadin wala astahyi min muraqabatil malikil jabbar. Wahai Zulaikha, kamu malu takut berhala tengok kamu buat benda tak elok ni? Sebab tu kamu ambil tutup muka berhala? Kamu boleh rasa malu macam tu? Maka bagaimana aku? Aku malu pada Tuhan yang Maha Berkuasa yang sedang melihat aku. Ya, atas keimananmu pada berhala, kamu malu berhalamu tengok kamu buat benda tak elok ni. Maka apatah lagi aku yang beriman pada Allah, kemalu Allah tengok aku. Tuan-tuan, kita kalau contoh dalam kehidupan seharian kita adalah orang yang kita malu, mak kita, ayah kita. Kalau kita buat suatu benda yang dia tak suka, dia marah, macam mana cara kita? Kita cuba menjauhinya. Kita takut dia marah pada kita. Kita duduk sebelah bini kita, ada perempuan lain lalu. Berani tak tengok? Tengok bini kita tengok, cengkil mata. Oh, takut. Kalau tengok pun, bini tanya, awak buat apa tu? Tengok perempuan. Bukan. Saya tengok dinding belakang. Dinding belakang kan ada tulisan khak tu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu saya tengok. Jadi tuan-tuan, kita takut. Suami-suami ni takut. Sementara dalam pandangan Allah, bahawa setiap kali seorang nak buat maksiat, maka dia perlu
mengetahui bahawa Allah melihatnya dan perlu mengetahui akibat dosa yang dia mungkin akan menanggungnya. Sebab itu ada seorang ulama menceritakan kisah Taubah Ibnu As-Summah yang terkenal, Ibnu Summah. Ibnu Summah, tuan-tuan sekalian, macam mana cara dimuhasabah. Di setiap hari untuk dimuhasabah. Saya katakan daripada awal lagi, muhasabah menghasilkan muraqabah. Ibnu Summah ni dimuhasabah. Dia duduk satu hari termenung, fikir. Lalu dia terkejut. Ya Allah, umur aku dah 60 tahun. Kita kadang-kadang tak sedar umur ni jalan. Duduk sibuk kerja. Allah, dah 50 dah. Lagi 5 tahun nak pencing. Dah 60 dah. Ya Allah, 2 kali ambil sistem pencing. Tak sedar. Lalu Ibnu Summah fikir-fikir, ya Allah, aku dah 60 tahun. Maka dia pun bilang, kalau 60 tahun berapa hari? 21,000 hari, 21,500 hari. Ini kalau kalender Islam. 21,500 hari. Dia pun menjerit berkata, aduhai celaka. Macam mana aku nak jumpa Allah kalau satu hari aku buat dosa, berarti aku dah buat lebih daripada 21,000 dosa. Itu kalau sehari buat satu dosa. Masakan sehari satu dosa? Mungkin aku melakukan dosa 10,000 kali. Kata Ibnu Summah. Maka dia menangis, menghasilkan taubat yang kuat. Dan kita fikir, umur berapa tahun? Yang duduk depan-depan kita umur berapa tahun? 50. Berapa tahun ibadat? Tolak tidur, tolak makan, tolak berjalan, tolak bersembang, tolak itu. 50 tahun, mungkinlah 5 tahun ibadat. Mungkin. Baik 5 tahun ibadat tu, banyak mana kita buat ibadatnya? Dah solat 5 waktu je lah. Dan solat 5 waktu, banyak mana yang kita khusyuknya? Ya Allah, setiap kali kita muhasabah diri, kita nampak rendahnya kita. Jauhnya kita daripada apa yang Allah perintahkan. Maka datang rasa takut, rasa malu. Allah beri nikmat kita pula 50 tahun. Banyak mana nikmat Allah bagi? Berapa kali dalam hidup kita ni, 50 tahun kita susah? Berapa kali susah? Berapa kali kita pernah berlaku konflik dalam diri kita? Berapa hari? Setiap hari kita ketawa, setiap hari kita seronok, kita senang, kita bahagia. Setiap hari kita berselfie, setiap hari kita ambil gambar. Cek telefon, ustaz, gambar saya ada kat 60,000 keping. 60,000 keping. Tu dia ambil sendiri, orang lain ambil. Cek mana ibadat saya. Berapa malam kita bangun untuk qiyamul lail, berapa malam? Cek, ya Allah ustaz, tahun ni tak ada lagi qiyamul lail. Berapa lail pula kita baca Quran? Cek baca yang benda lain tu beribu lail dah. Baca Quran, ya Allah, nak khatam sebulan sekali pun payah. Sebulan sekali khatam maknanya sejuzuk sehari. Sejuzuk sehari ni tuan-tuan, lebih kurang setengah jam sehari. Dan kalau kita lambat baca Quran sekali pun sejam lah. Sejam sehari. 1/23 jam. Kita baca signboard lagi lama daripada baca Quran. Baca signboard. Ialah jalan signboard ni. Lebih lama daripada baca Quran. Muhasabah tadi tuan-tuan menjadikan kita malu kepada Allah Ta'ala. Lepas tu setiap orang kena muhasabah untuk datangkan muraqabah. Bahkan muraqabah itu juga datang dengan cara memaksanya untuk mentaati Allah. Sebab muraqabah ni dia terkesan daripada ibadat yang berterusan, yang istiqamah. Sebab itu Abu Muslim Al-Khawlani, seorang tabi'in yang masyhur, yang meninggal tahun 62 Hijrah. Abu Muslim Al-Khawlani, tuan-tuan, rumah dia ni disangkut rotan. Kalau sekiranya dia rasa malas ibadat, malas nak taat pada Allah, maka dia ambil rotan, dia rotan kaki dia. Dia rotan kakinya, lalu dia berkata, anta awla bid-darbi min dabbati. Kaki yang malas berdiri untuk solat, kamu lebih patut dipukul berbanding kenderaan. Contoh orang dulu, kalau kita naik kuda, sekarang pun, kalau kuda tu malas jalan, kita buat apa? Pukul dia. Pukul. Kenapa kita marah sangat? Sebab dia berkhidmat dengan kita. Kita pukul dia. Kita naik kaldai, contoh, kalau kaldai tu tak nak jalan, kita pukul. Contoh kita ni berkhidmat dengan Allah. Kita beribadat pada Allah. Kalau rasa malas, apa patut dibuat? Dipukul. Tu zaman-zaman dulu mak ayah kita malas je, dia rotan. Tak pergi ngaji Quran, rotan. Akhir jadi rajin, lepas tu istiqamah, lepas tu jadi
Datanglah sifat muraqabah, takut pada Allah. Maka ini bagaimana kesungguhan-kesungguhan mereka. Ada seorang raja, dia sayang pada seorang pelayang dia. Dia khadam dia. Khadam lain pun cemburu. Lalu satu hari, raja ini keluar bersama pada khadamnya. Tiba-tiba raja ini melihat satu gunung ada di hadapannya, di puncaknya ada salji. Raja tu tengok, macam menarik. Raja pun tunduk pada. Taklah ambil kot tinggi. Tiba-tiba khadam yang disayangi terus memancuk kuda. Dan sebentar kemudian, selepas itu dia mendatangkan salji. Raja ni kata, macam mana kamu tahu aku nak salji tu? Kata khadam dia, tuanku, waktu tuanku mengangkat mata tuanku melihat, aku tahu tuanku minat. Daripada mata tuanku tahu ni minat, suka. Maka aku pun, kerana itu aku mendatanginya. Maka sebab itu hamba ni disayangi sebab dia ada muraqabah. Dia cek. Setiap orang ada tugasnya, tugas. Khadam ni melihat macam mana mata raja ni minat apa. Ya, muraqabah yang tinggi. Macam orang kerja bodyguard lah, kerja bodyguard. Nampak je benda-benda yang membahayakan, dia cepat-cepat menyelamatkannya. Dia perhati. Kerana apa tuan-tuan sekalian? Kerana jiwa muraqabah. Sama juga kita dalam ibadat kita pada Allah. Kita nampak saja ruang-ruang ibadat, kita taat pada Allah. Kita malu pada Allah yang berikan kesihatan, yang memberikan kepada kita harta benda, yang berikan kepada kita segala-galanya, tiba-tiba kita tidak mau beribadat kepadanya. Maka sentiasa kita muraqabah. Menghubungkan nikmat dengan kecuaian kita. Kita datang muraqabah. Menghubungkan rahmat Allah pada kita, lalu menghasilkan muraqabah. Ya Allah, walau kita buat dosa, Allah tetap mengampuni kita. Allah tetap jaga kita. Allah tetap memberikan kepada kita kelebihan-kelebihan yang banyak. Maka atas sebab itu, tuan-tuan sekalian, kita sentiasa muraqabah. Sebab itu ada seorang lelaki datang jumpa Zunnun al-Misri. Dia kata, wahai Zunnun, macam mana seorang hamba tu boleh masuk syurga? Maka kata Zunnun, seorang hamba itu boleh masuk syurga dengan 5 perkara. Yang pertama, istiqamah tanpa sebarang alasan. Laisa fiha rawgan. Istiqamah. Tuan-tuan, orang istiqamah, kelebihan dia tak ada alasan. Orang-orang yang tidak istiqamah, tuan-tuan tengok banyak alasan. Kita tanya, pergi masjid tak? Kenapa tak pergi masjid? Saya itu, ini. Beribu alasan. Kenapa tak menuntut ilmu? Sebab begitu, begini jauh lah, payah lah, susah lah, anak kecil lah. Kan dah ada online. Oh, susah internet pula tak ada. Line tak kuat, line cipuk macam sipuk. Line gitu begini. Dah kenapa pula tak pakai hotspot suami? Suami pula kedekut, bla bla. Tentu banyak alasan. Tapi kalau buat benda dunia, banyak jalan. Istiqamah, sifat orang istiqamah tak ada alasan. Itu kekuatan orang istiqamah. Yang kedua, kata Zunnun al-Misri, ialah kesungguhan tanpa ada kelalaian. Sungguh, tak lalai sekali pun. Kalau sembahyang tu bersungguh dia. Tahu 4 rakaat. Bukan dia ragu-ragu 3 ke 4. Baca Quran bersungguh dia, tadabbur makna dan sebagainya. Kalau belajar pun bersungguh, mencatat, menulis, menghafal, buat nota. Dan yang ketiga, muraqabatullah, sentiasa melihat Allah, sentiasa memerhatikan Allah, sentiasa meyakini Allah memerhatikannya ketika bersendirian atau ketika bersama dengan orang lain. Bersendirian ke dengan orang ke, Allah tengok dia. Yang keempat, intizarul maut wa ta'ahhub lahu. Tunggu mati dan bersiap untuknya. Mati ni jangan tahu-tahu datang je mati. Kita memang tunggu mati. Kalau seorang tahu anak dia nak balik minggu depan atau nak balik tahun depan, dia daripada tahun ni dah menunggu anak dia. Kita ni tuan-tuan dah diberitahu dah mati tu akan datang kat kita. Maka kalau orang tu bijak, ditunggu mati tu.
Maksud tunggu, tuan-tuan sekalian, ialah dia sedar mati itu akan datang. Maka apa dia buat? Ta'ahub lahu, bersedia. Bersedia dengan kematian. Maka dia pun jaga solat, berjemaah, jaga baca Quran. Dia buang sifat-sifat buruk dia. Dan yang kelima, muhasabah diri sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muhasabatun nafs. Muhasabah diri. Ada 5 perkara, maka mudah jalan ke syurga. Salah seorang sufi berkata tentang makna muraqabah. Orang yang sentiasa dalam otak, dalam fikirannya, yang sedar bahawa Allah berkuasa padanya, yang menjadikan setiap tindakannya mematuhi perintah Allah. Dalam kepalanya sentiasa ada Allah. Ini Allah tak suka, ini Allah suruh, ini Allah perintah. Nantikan Allah murka, nantikan Allah azab. Ini dalam fikiran dia, Allah, Allah, Allah. Dia macam pekerja yang cemerlang. Nanti bos marah, nanti bos tak suka, nanti bos pecat aku, nanti. Dia pun fikir semua. Bila dia kerja sebagai pekerja di pejabat, kalau tak siapkan kerja, nanti bos marah aku. Pada kerja itu mungkin ada masa lagi 3 minggu nak buat, tapi dia buat sekali. Takut bos marah kalau tak siap, kalau tak sempurna, nanti dia buang kerja, nanti dia potong gaji, nanti. Dan kepala bos sebab tu dia istiqamah dalam atau bersungguh dalam bekerja. Sama juga seorang dalam memperhambakan diri pada Allah, dia sentiasa fikir Allah. Allah dah bagi masa aku tak buat ibadat. Ni aku tangguh-tangguh ibadat, nantikan tak terbuat. Nantikan terlupa, nantikan Allah azab. Nantikan Allah tarik hidayat, nantikan. Dia fikir Allah banyak sehingga mencetuskan amalan-amalan soleh yang bersifat segera, bersungguh-sungguh, banyak amalan tadi. Kata Abdul Husain bila ditanya, bila seorang pengembala akan selamatkan kambingnya menggunakan tongkat? Bila? Kalau kita beri satu tasbih perumpamaan. Seorang pengembala kambing digunakan tongkat sebagai senjata dia untuk halau kambing-kambingnya. Maka bila dia akan menghalau kambing-kambingnya ke tempat yang selamat, maka dia jawab, bila dilihat ada sesuatu yang mungkin merosakkannya, memerhatikannya. Artinya kalau seorang pengembala kambing, kalau bagi contoh, dia nampak dari jauh serigala je, dia dah halau dah keluar. Halau dah masuk tempat selamat. Nampak dari jauh serigala belum terekam. Orang yang muraqabatullah, dia tahu dari awal, ini benda Allah tak suka. Ini Allah tak redha. Ini benda Allah murka. Ini Allah boleh datangkan azab dan bencana. Dari jauh dia sudah menjauhi zina, menjauhi riba, menjauhi penipuan dan lain-lain perkara yang dia tahu akibatnya begitu buruk. Satu ketika Abdullah bin Umar, ada riwayat menyebut ia adalah Umar Al-Khattab. Ada beberapa riwayat. Abdullah bin Umar, walaupun mungkin ceritanya berbeza, dia saja nak uji seorang pengembala kambing. Budak. Dia kata, budak jual kambing seekor. Tak boleh, bukan kambing aku, kambing tuan aku. Tak apa, nanti cakaplah ke tuan kamu bahawa kambing tu telah diambil oleh orang, dicuri ke. Katakan bahawa kambing itu serigala makan. Lalu budak ni kata, habis di mana Allah? Nak cakap-cakap macam tu, Allah kat mana? Maka Abdullah bin Umar sentiasa ingat perkataan itu. Di mana Allah? Aina Allah? Tuan-tuan, waktu kita nak buat maksiat, tanya, di mana Allah? Maknanya kamu tak tahu ke Allah ada tengok kamu? Waktu kita, tuan-tuan, nak melakukan pencerobohan syariat, tanya di mana Allah? Kamu ingat Allah tak perhati kamu, tak tengok kamu? Tuan-tuan, inilah jiwa muraqabah. Kerana itu orang-orang muraqabah bukan sekadar dia peringkat takutkan azab, takutkan siksaan. Itu muraqabah orang biasa. Bukan dia takut hilang pahala tu sendiri. Dia macam sebut muraqabah pekerja, dia takut kena buang kerja, takut buang kerja. Yang ni pula takut tak naik pangkat, takut tak naik pangkat. Yang ni takut hilang walau sikit dipotong gaji, walau sikit. Maknanya kita, tuan-tuan, tak nak melepaskan setiap peluang di mana kita dapat pahala. Kita akan buat. Dalamnya muraqabah kita pada Allah, apa pun yang boleh mendatangkan pahala kita buat. Itu tanda muraqabah. Bukan kita selektif pilih yang ni besar, yang ni kecil, tak payah. Kerana jangan melihat kecil atau besar, lihat Allah sedang memandang kamu waktu mana kamu buat baik. Sebab itu kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memandang rendah mana-mana kebaikan, sekecil mana pun.
wa an talqa akhaka biwajhin talqin atau biwajhin tariq, walaupun sekadar senyuman di wajah sahabat kamu. Maknanya tuan-tuan, kecil besar semuanya ada nilaian di sisi orang yang muraqabatullah. Sebab bukan nilainya kecil besar tu, tapi perhatian Allah pada setiap kebaikan. Sama juga dosa kecil besar, dia tak ada nilaian dosa kecil besar di sisi orang yang muraqabatullah. Nilaiannya ialah Allah. Bila seorang tu buat maksiat walau kecil mana pun, dia buat maksiat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita muraqabatullah yang sentiasa mempertingkatkan iman, ketakwaan kita pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.